Salam sejahtera, saya Audlin Katani, ini ringkas TVS. Selain menguasai bahasa Inggeris, Kerajaan Sarawak menggalakkan rakyat untuk turut menguasai bahasa Mandarin. Ini kerana bahasa banyak diguna pakai terutama dalam sektor ekonomi yang kebanyakannya dipelopori oleh komuniti Cina. There are 3 languages very important today. Actually 2, for us 3. One is Bahasa Malaysia, which is mandatory national language. Number 2 is English. You must know English as international language. Number 3 is of course Mandarin, because of the Chinese economy is coming up and you must know and understand Mandarin. Kalau we have Sarawakian that can understand 3 languages, that means this Sarawakian is a global player, bukan jago kampung. Orang kata kalau dia ditikam di laut, dia jadi pulau. Kalau dia tikam di darat, dia menjadi mountain. And that is the type of Sarawakian we want to produce. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Bangunan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Riam Miri pada Selasa. Mengulas mengenai pendidikan TVET, katanya Sarawak berusaha melaksanakan pendidikan berteraskan teknologi selari dengan revolusi industri 4.0. Malah golongan muda diseru mengadaptasikan penggunaan teknologi bagi memberi nilai tambah kepada kerjaya dalam apa jua bidang, terutama ketika dunia kini menerapkan penggunaan digital dalam kalangan generasi baru. Meaning ini dunia baru. Jadi kita punya kerja pun baru, agriculture pun baru, kita punya services baru, semua guna teknologi because of handphone. Kita guna handphone saja. So what happen apabila ini bertukar, we have to give the right type of education to our young generation, so that dia boleh kerja, they are employable, at the same time they keep abreast with the present changes in life as well as technology. Jabatan Alam Sekitar JAS pertingkat operasi pemeriksaan pelepasan asap kenderaan bermotor sebagai usaha mengurangkan pencemaran udara. Pengarahnya Hamzah Muhammad berkata, menerusi ops gerak yang dilaksanakan kali ini merupakan salah satu inisiatif JAS untuk mempertingkatkan penguatkuasaan dan pemeriksaan ke atas kenderaan bermotor bagi memastikan pelepasan asap hitam dari kenderaan mematuhi standard di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling kawalan pelepasan daripada enjin diesel 1996. Jadi sepanjang tahun 2020 ini sebanyak 15 operasi seumpama ini telah dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak. Dan daripada itu sejumlah 41 kompaun telah dikeluarkan oleh jabatan ini dengan kadar satu kompaun RM2,000 untuk bagi setiap kesalahan. Dan kompaun ini kita keluarkan kepada pemilik kenderaan tersebutlah. Jadi pada hari ini saja operasi yang dijalankan telah merekodkan sebanyak 93 buah kenderaan baik jenis telah diperiksa dan sebanyak 6 tawaran kompaun telah dikeluarkan kepada pemilik kenderaan kerana telah didapati melepaskan selepas kita menjalankan ujian melepaskan asap hitam. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan TVS sempena Hari Alam Sekitar 2020 di Stesen Penimbang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ pada Selasa. Tegasnya lagi, program ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai supaya memastikan kenderaan beroperasi dalam keadaan yang selamat dan tidak melepaskan asap hitam yang berlebihan kerana boleh memberikan kesan kepada kualiti alam sekitar dan kepada kesihatan masyarakat itu sendiri. Selain Jabatan Alam Sekitar, operasi ini turut disertai oleh
Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP dan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom. Berhubung hidrogen pula, Hamzah berkata penggunaannya perlu diluaskan agar dapat mengurangkan pelepasan asap hitam ini. Hidrogen ini merupakan saya percaya dia satu bahan api alternatif yang lebih mesra alam berbanding dengan bahan api yang sedia ada. Jadi saya percaya penggunaan hidrogen ini boleh mengurangkan kadar pelepasan asap hitam daripada kenderaan. Jadi ini merupakan satu inisiatif yang baik yang perlu diperlebarluaskan lagi ke seluruh negeri Sarawak supaya lebih banyak kenderaan menggunakan bahan api hidrogen ini. Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan supaya kawalan serta keupayaan tindakan kesihatan awam di Sabah dipertingkatkan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 dengan segera. Perkara berkenaan dinyatakan beliau ketika mempengerusikan sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang diadakan mengikut norma baharu menerusi sidang video dari Pejabat Perdana Menteri. Dalam perkembangan sama, mesyuarat MKN turut membincangkan tindakan seterusnya bagi mengawal dan menguruskan pandemik COVID-19. Katanya komitmen penuh di kawasan yang dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD perlu diberikan bagi memastikan penduduk terlibat mendapat bantuan barang keperluan yang cukup. Terdahulu, Muhyiddin turut mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-36 sebelum taklimat bajet 2021 yang diadakan mengikut kelaziman baharu. Pada mesyuarat MPFN, beliau menggesa semua pihak terlibat supaya memudah cara perancangan dan pembinaan infrastruktur digital, terutama di peringkat negeri dan kerajaan tempatan bagi memastikan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi disediakan kepada rakyat. Ini kerana katanya pandemik COVID-19 menyaksikan kebergantungan yang tinggi kepada liputan jalur lebar yang berkualiti tinggi. Malaysia memandang serius dan mengambil berat permusuhan terbuka terhadap umat Islam sambil mengutuk keras tindakan retorik dan provokatif yang memfitnah agama Islam. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memetik beberapa tindakan ini seperti mana yang dapat disaksikan dunia baru-baru ini menerusi ucapan populis serta penerbitan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad. Malaysia katanya menjunjung hak kebebasan bersuara serta hak asasi manusia selagi mana ia digunakan secara bertanggungjawab dan penuh hormat sekaligus tidak menafikan serta melanggar hak pihak lain. Kata demikian sebagai respons kepada kemarahan dunia Islam terhadap kenyataan terbuka Presiden Perancis Emmanuel Macron mengenai hak untuk menyiarkan karikatur Nabi Muhammad yang dianggap sebagai menghina Islam. Kenyataan Macron minggu lalu dibuat sebagai respons kepada pembunuhan seorang guru Samuel Paty di luar sekolahnya yang terletak di pinggir bandar Paris awal bulan ini selepas beliau menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam kelas semasa mengajar topik mengenai kebebasan bersuara. Guru itu menjadi sasaran kempen kebencian dalam talian berhubung pemilihan bahan pengajaran iaitu gambar sama yang mencetuskan serangan berdarah oleh lelaki bersenjata di pejabat majalah satira Charlie Hebdo pada 2015. Hishamuddin berkata sebagai negara Islam yang demokratik dan sederhana dengan masyarakat berbilang etnik serta agama, Malaysia akan terus memperjuangkan dan mengekalkan hubungan damai serta harmoni bukan sahaja sesama rakyat tetapi juga dalam konteks masyarakat global yang majmuk. Malah Malaysia akan terus bekerjasama dengan komuniti antarabangsa demi meningkatkan amalan saling menghormati antara setiap agama serta mencegah ekstremisme agama di semua peringkat. Kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT diminta mengambil kira utiliti ketiga iaitu kesaling hubungan internet untuk dimasukkan dalam rancangan mereka sekaligus membantu menjayakan pelan infrastruktur digital negara iaitu Jalinan Digital Negara Jendela. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, kerenah birokrasi seboleh-bolehnya harus dibuang dalam perkara ini bagi membantu usaha kerajaan mempercepatkan lagi capaian atau kesaling hubungan internet dalam negara yang kini menjadi kemudahan penting. Beliau berkata demikian ketika menjadi hos bagi rancangan Temu Minda, gambaran besar kesaling hubungan internet yang disiarkan secara langsung di Facebook KKMM.
Beliau turut berharap agar semua rakyat Malaysia dapat menikmati kualiti perkhidmatan dan pengalaman yang terbaik melalui kesaling hubungan internet yang semakin hari semakin meluas, murah dan semakin baik. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 29 Ogos lalu mengumumkan kerajaan akan membangunkan jendela dalam usaha menambah baik komunikasi digital negara di bawah rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. Seorang ahli Parlimen Pembangkang Thailand mengelak lengannya 3 kali dengan pisau kecil dalam rayuan emosionalnya meminta kerajaan agar menyelesaikan situasi politik di negara itu semasa sesi khas Parlimen di Bangkok. Visan Tika Tirawat adalah ahli Parlimen Chiang Rai dari Parti Pheu-Thai mengelar lengannya pada akhir sesi perbahasannya untuk memberi penjelasan mengenai ketegangan politik semasa kerajaan itu selepas ribuan penunjuk perasaan anti kerajaan berarak di jalanan dalam beberapa minggu kebelakangan ini menuntut perubahan politik dilakukan termasuk peletakan jawatan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Sebelum mengelar lengannya, Visan yang merupakan ahli parlimen sejak 1986 berkata, kita harus melakukan sesuatu hari ini. Permintaan itu terus dihalang oleh Speaker Dewan Chuan Lik Pai dengan berkata, saya enggan memberi kebenaran tetapi Visan tidak mengendahkannya, sebaliknya terus mengelar lengannya sebanyak 3 kali. Sesi khas parlimen itu bersambung semula selepas beliau dikejarkan ke Hospital Vajira dan lukanya dijahit. Iran memperketat pertahanan udaranya dekat sempadan barat laut berikutan konflik Nagorno-Karabakh yang tercetus antara Azerbaijan dan Armenia. Kata Panglima Tentera Major Jeneral Abdul Rahim Mousavi, langkah itu bertujuan menjaga keselamatan sempadan Iran. Pada Isnin, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengerahkan pasukannya ditempatkan berhampiran sempadan dengan wilayah Azerbaijan. Pertikaian antara Armenia dan Azerbaijan tercetus sejak 1988 dengan pertempuran baharu meletus pada 27 September. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Odlin Keteni, salam hormat dan jumpa lagi.